bab yang ke-307, hadis 737. Muka surat 70 ni. Muka surat 70 ni. Boleh terus lalu. Boleh. Okey, cuba tengok muka surat 70 ni, bab 307, hadis 737. Ribah terhadap orang yang telah meninggal dunia. Ngupak orang mati dah. Orang tu mati dah. Adalah manusia kan, benda tak molek dia buat tu, duk cerita keburukan orang mati. Ni tajuk dia. Imam Bukhari kemukakan satu hadis di bawah bab ni. Sebelum kita bincang hadis ni, perbuatan ni kalau tidak ngaji hadis pun dia tahu tak molek. Bab ni sebenarnya. Dah orang Melayu kita, orang mati dah duk kecek apa, pada tak ngaji hadis pun tu. Bak fitrah dia rasa tak molek. Biarlah dia mati-mati dah tak molek. Sifat orang Melayu hak ni boleh dipuji lah. Ni termasuk sifat hak menepati sunnah. Hak ni. Hak ni boleh puji. Baik. Hadis 737. An Abi Hurairah qala, jaa Ma'iz bin Malik al-Aslami. Cerita ni sedih juga ni cerita ni. Tapi ni nak ayat kehebatan sahabat. An Abi Hurairah qala, jaa Ma'iz bin Malik al-Aslami farajamahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam inda ar-rabi'ah famarra bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu nafarun min ashabihi faqala rajulan minhum inna hadha al-kha'in ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mirara kullu dhalika yarudduh thumma qutila kama yuqtalu al-kalb. فسكت عنهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى مر بجيفة حمار شائلة رجله فقال كلا من هذا. قال من جيفة حمار يا رسول الله. قال فالذي نلتما من عرض أخيكما آنفا أكثر والذي نفس محمد بيده فإنه في نهر من أنهار الجنة يتغمس. Hadis ni hadis ringkas, hadis panjang lain. Baik, cuba kita tengok. Ni biasa dengar dah cerita ni. Daripada Abi Hurairah, dia berkata, seorang sahabat yang bernama Ma'iz bin Malik al-Aslami, Ma'iz bin Malik al-Aslami datang, lalu Nabi SAW merejamnya. Okey, kalau tak tengok hadis tu tak apa mari-mari tiba rejam. Dia hadis ni ada hadis lain yang menjelaskan latar belakang dia. Kita baca dulu. Ma'iz bin Malik al-Aslami datang, lalu Nabi SAW merejamnya ketika dia bersumpah keempat kalinya bahawa dia telah berzina. Ketika Rasulullah SAW bersama sejumlah sahabat, beliau lewat ni maknanya Nabi, apa dia panggil, lalu dekat lah. Ketika Nabi bersama sejumlah sahabat lalu dekat dengan beberapa orang lah. Nabi dengan beberapa sahabat lalu di satu kumpulan orang. Tiba-tiba bila Nabi lalu dekat beberapa orang ni, dua orang daripada mereka pun kata, dan Nabi dengar lah gapo dia dua orang tu nengupak. Dia ada kata, dia kata sesungguhnya pengkhianat ini mendatangi Nabi SAW berkali-kali, tetapi semuanya ditolak oleh beliau. Kemudian dia terbunuh sebagaimana terbunuhnya anjing. Nabi SAW diam terhadap mereka hingga melewati bangkai. Selepas tu Nabi lalu dekat satu bangkai keldai yang kaki dia telah terangkat melepuh. Makna dia terakak gitu, bekok jadi terakak gitu. Tubuh ni, kita tengok binatang kan, bila orang panggil dia tu bekok lah, jadi gelembung lepuk kan, kaki jadi bokor gitu, terakak gitu. Tu melepuh tu maknanya saya bekok. Cuma tak pecah lagi. Maka Nabi berkata, Nabi kata pada dua orang hak duk kecek tadi lah, hak duk kecek lagi. Jadi Nabi berjalan beberapa sahabat. Mana lalu dekat kubur tu lah, maksudnya lalu dekat kubur tu, kubur Ma'iz lah, hak kena rejal kibzina ni. Tak apa, kita baca lepas ni anak jelas. Dia pun kata dia tu pengkhianat, disebut pengkhianat.
Mari buat pengakuan apa Nabi. Nabi kata dok gini. Nabi cuba nak tolak lah, supaya dia tidak dikena rejam, tapi dia mengaku. Nabi kata takut gosok-gosok saja dok. Dalam mahkamah kena sebutlah supaya peng masuk tu peng. Dia mengaku. Maknanya pengakuan zina ni daripada diri dia sendiri tanpa dipaksa, tak ada saksi, dia mengaku. Tak perlu saksi lah. Tak apa, kita bincang lepas ni. Baik. Bila nya kata gitu, nya ngupak apa khianat. Dia kata ni mati. Kalau kita mati kata mati semua anjing, berat lagi lah. Dia kata ke Ma'is, Nabi senyap. Nabi nak marah. Bila Nabi sapa dekat satu bangkai kelda, Nabi kata pada dua orang, sahabat dia juga. Nak ayatnya sahabat Nabi nak jadi maulid, nak jadi ahli surga, ini proses yang dilalui. Nak boleh kau cerdik tu, nak boleh faham agama, nak boleh faham adat. Inilah antara proses yang Nabi didik sahabat melalui kehidupan. Baik, bila lalu tu Nabi kata makanlah. Kamu berdua duk ngopak tadi makan. Makan ni daging keldar bekok ni. Bukan ikan bekok lain. No. Ni keldar bekok ni. Makan ni lah. Jadi hok dua orang hok ngopak tadi pun kata, tok ni anak terima hok Kelantan mudah. Tok ke nak makan bangkai ya Rasulullah. Bekok dah ni. Maka Rasulullah berkata, sahabat kamu yang kamu hina tadi, kehormatan yang kamu cabur sahabat kamu tu, hok kamu duk ngopak sahabat kamu yang mati tu, perbuatan lebih hina daripada makan bangkai ni. Tu bahasa mudah. Kalau mu makan bangkai ni, tidak sehina kamu mengumpat sahabat kamu yang telah meninggal dunia. Tadi anak cerita lebih lanjut. Malu nak makan bangkai tu tidak sehina mengumpat. Demi Tuhan yang jiwa Muhammad berada di tangan ni, Nabi kata lagi ni, sesungguhnya Ma'is itu berada dalam salah satu sungai dalam surga sedang berenang-renang. Cerita dia lagu mana cerita ni? Ni mungkin sentahu dah. Kayak Ma'is dia berzina, seorang perempuan tu kena juga Imrah Ghamidiyah tu, ingat tak cerita tu kan? Bayangkan dia berzina dalam keadaan orang tak tahu, tapi dia menyesal dan dia tahu maknanya bila Nabi buat keputusan dia akan kena hukum rejam sama, dia tahu peruntukan hukuman. Kalau dia duduk dia pun tak ada siapa tahu pun, tapi dia sanggup pergi buat pengakuan kepada Nabi, dan dia minta Nabi jalankan hukum rejam, hukum hudud rejam itu, supaya dia bertemu Allah dalam keadaan bersih. Maknanya taubat dia ni besar. Nabi sebutkan kepada hak perempuan taubat perempuan ni, hak guru dia lah, hak berzina dengan dia ni, besarnya nilai taubat dia boleh menampung seluruh umat. Kan Nabi kata dalam hadis, Ma'is ni lah juga. Maknanya Ma'is ini, Nabi kata dengan sebab walaupun dia berzina, tapi dia sanggup mengaku, dia sanggup menghadapi hukum rejam. Nabi kata dia ahli surga. Dan aku nampak, setengah ulama kata dalam mimpi dia nampak Ma'is duk berenang. Duk berenang, maknanya galak benar ahli surga, dapat kemewahan, dapat kesenangan. Itulah saudaramu, mu duk kutuk dia mati dah, dia duk senang dari surga. Perbuatanmu tu lebih hina daripada makan bangkai. Makan bangkai pun tidak sehina tu. Saudara gitu. Nak ayatnya orang ngopak ni, Nabi gambar supaya makan keldar bekok. Kalau Nabi kata supaya makan ikan bekok, boleh kira tu maknanya berat benar tu. Kita dengar pun nak mutuh tu tak? Lagu tu lah. Biar mari perasaan lagu tu. Tujuan apa? Supaya kita merasa jejek mengumpat itu. Yang mana kawan itu ahli syurga. Dia buat salah. Di sinilah ulama buat keputusan dari segi adab, kita tidak boleh menghina orang buat salah. Lah ni orang buat salah nya kutuk apa jik dalam internet lah. Kau tu buat salah, padahal kau tu buat salah 10 tahun dulu. Allah ni nak sebut lagi. Boleh ke salah? Dosa besar. Okey, boleh. Ada tidak qazah, dia ni tak timbul tuduhan, moga dia mengaku. Ni maknanya kata ngumpat ni, duk sebut keburukan orang, kawan tu mati dah. Sedangkan kawan ni ahli syurga. Nanti tidak qazah, memang qazah ni lain. Ni memang dia mengaku. Dosa mengumpat. Dosa besar. Minal kabair. Patut ni ulama kata bukan dosa besar biasa ni, sebab digambarkan seperti makan bangkai. Dosa besar. Sebab dosa besar dia ada kategori dia. Misalnya zina, dalam kitab ni kot jumpa dah anak pun tak ingat, rasa jumpa dah. Nabi kata zina yang paling berat dosa. Zina tu semua zina ni haram, tapi yang paling berat zina dengan isteri jiran.
Adalah sebab dia nya. Dalam kitab ni kot. Tu contohlah. Supaya juga curi harta jiran. Sedangkan jiran-jiran ni kedudukan lebih daripada adik-beradik dan setengah hadis sebut. Nak agak siapa lagi tidak lagi tiba-tiba jiran lagi curi. Ya kita agak dia. Orang Melayu kata panggil agak pagar makan padi. Bukan kata padi makan pagar dah, pagar makan padi. Hadis ni dhaif Ya. Bau tidak ada dia gini tak apa. Hadis ni dari sanad ni. Sebab hadis ni dalam kitab Bukhari pun ada, Sahih Bukhari. Sanad lain. Sanad lain. Sebab anak masa ngaji Bukhari dulu memang bincang lah ni. Sebab tak nak kata hadis ni ringkas. Hadis kata cuba tengok tu 81. Hadis ni dhaif. Ibnu al-Haddad tu, Ibnu al-Haddad tidak dikenali majhulullah kecuali dengan sanad ni. Maknanya sanad lain tak. Dalam Sahih Bukhari ada. Kalau ni Bukhari juga cuma tidak sahih. Ada mufrad. Gitulah. Cerita ni sahih. Sebab ada hadis lain. Sebab tak nak kata hak ni ringkas. Cerita dia Ma'is ni hadis ini menjelaskan demikian. Nak ayatnya hara ni hara perekat bergerak. Di kalangan hak hara-hara tu hak ni hara yang berat. Keburukan dia teruk. Dan Nabi gambar ke hara dia tu busuknya seperti bangkai yang telah membusuk. Tu bangkai yang telah membusuk tu. Tu. Jika kalian tidak suka makan bangkai, maka janganlah mengumpat orang lain. Ngumpat orang kafir pun berdosa, tak boleh. Orang Islam. Tu cerita dia. Jadi hak ni dia perlu dijadikan sebagai pendidikan. Anak kita duk kecek hasai dia, tak boleh duk cerita keburukan saya. Tak boleh. Siapa orang tahu? Kalau dia tak molek nasihat, mana kita cuba kecek kena widah. Jangan bila duk cerita keburukan saya dia, kita pun senyap. Habis jangan buat gitulah. Tak cukup sekadar tu. Kita kena tak molek. Kalau orang cerita keburukan kita, tidak kita rasa malu. Supaya orang lain. Kita asal-asal tak payah baca hadis lah, takut dia bengeng pula. Gitu cukup dah. Boleh Nabi kata supaya makan bangkai, tak comel. Kalau kita nak tolong dia, nasihat ke dia, atau ayat pada cikgu supaya cikgu nasihat. Kita buka sekadar dia faham. Tu cara dia lah. Baik, kita pergi pada tajuk yang kedua. Bab 308. Hak ni juga sahadis juga ni. Sahadis juga cerita dianya, tajuknya memegang kepala seorang anak yang sedang bersama ayah dia, lepas tu doa keberkatan untuk dia. Ni anak dah sebut sama Nabi kan, bila jumpa budak-budak pergi pal gosok, bukan pergi gosok, Allahumma bariklah, ya Allah berkatilah budak ni. Hak ni ayah dia dah pergi. Ada setengah tu dukung gitu budak kecil Nabi gosok kepala, Allahumma bariklah. Kenapa tu? Mudah. Tak ada wudu pun tak apa tu. Hadis 738. Hadis ni riwayat daripada Abu Harzah, dicerita kepadaku, kata Hanzalah menceritakan kepada kami, kata Hanzalah, Abu Harzah cerita kepada aku, kata Abu Harzah, akhbarani Ubadah ibn al-Walid bin Ubadah bin As-Samit qala kharajtu ma'a abi wa ana ghulamun syabun falakina shaykhan alaihi burdatun wa ma'afiriyun wa ala ghulamihi burdatun wa ma'afiri. Qultu ay ammi ma mana'aka an tu'tiya ghulamaka hadhihi an-namirah wa ta'khudhu al-burdah fatakunu alayka burdatan wa alayhi namirah. Fa aqbala ala abi faqal abnuka, dia kena panjang tu asal dia ibnuka, asal dia ibnuka, tapi orang Arab dia idgham tu, dia masuk abnuka, dia masuk dia apa ni dia apa dia panggil tu, dia jadi macam mat lah. Asalnya istifham, adakah ibnuka, adakah anak awak, abnuka, sama ya, makna sama ya.
Ibnuka pun boleh. Tapi sini abnuka hadha, kalau kita kata Kelantan, anakmu kan ni. Tu. Qala na'am, qala famasa ala ra'si wa qala barakallahu fik. Ashhadu la sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul at'imuhum mimma ta'kulun waqsuhum mimma taktasun. Ya ibna akhi, dhahabu mata'id dunya ahabbu ilayya min an ya'khudha min mata'il akhirah. Qultu ay abatah man hadha ar-rajul? Qala Abul Yusri bin Amr. Baik, Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah bin As-Samit. Ubadah ni anak sahabat. Ubadah bin As-Samit ni sahabat lah. Jadi Ubadah kata, dia kata aku pernah berjalan bersama ayahku. Ayah dia tu Ubadah bin As-Samit tu lah. Dan ketika tu aku ni masih muda belia, syabun ni belas tahun lah. Kita ni kalau sebut muda ni umur berapa? 20 tak? Ke 18? 20 lah. Tapi sini maksudnya umur ni umur dia panggil sudah melepasi sinul murahaqah. Sinul murahaqah ni kita kata 15, 16. Gitu. Muda benar lah. Masih budak, tak nikah lagi lah dia ni. Muda belia. Gitu. Ketika aku berjalan dengan ayah aku tu, aku bertemu dengan seorang yang sudah berumur, yang tua lah. Pada waktu tu dia pakai burdah dan ma'afid. Ni sejenis pakaian. Burdah ni pakaian hak daripada pinggir ke atas. Burdah. Kain selimut dia pakai di atas. Itu dipanggil burdah. Seperti kita kan, pakai baju Melayu letak pula kain sebar. Itu burdah ni. Kadang-kadang kain sebar tak besar, dia boleh likut gitu. Anak biasa pakai tu 4 segi panjang itu burdah. Dan ma'afiri ni pakai hak bawah, comel belakang ni, pakai comel. Baik, hamba dia pun pakai gitu juga burdah. Sedangkan burdah ni pakai untuk orang kaya gitu. Hamba tak akal burdah ni. Tu. Baik, tu dia pesing pakai zaman tu. Kalau pakai burdah ni tak mungkin lah hamba pakai burdah bila tu bi rumah tu. Sebab kita lah, kadang-kadang kalau orang miskin benar pun dia letak kain hak comel-comel tak tu. Kalau orang kaya kat ikat sini lagi dah, napok tu orang kaya pesing tu. Tiba-tiba dia ni, lelaki tua ni, dia dengan hamba dia tu pakai gitu belaka. Dia pun pakai gitu, hamba dia pun pakai gitu. Lalu aku kata pada dia, kata Ubadah, ya ammi, wahai pak cik, bapa pak cik tidak pakai burdah dua-duanya? Wilah kepada hamba pakai namirah tu, kain penutup hak biasa, hak low quality. Burdah ni hak high quality. Bapa tak pakai hak quality, pak cik ambil belaka pakai hak molek. Biar orang tahu hamba dengan tuan dia ni pakai tak sopan, dia kritik. Bapa pak cik tahu gitu. Kalau pak cik buat gitu, engkau boleh ambil burdahnya sehingga mu ada 2 burdah, dan hamba mu tu biar ada namirah. Biar dia pakai namirah belakang, mu pakai burdah. Burdah ni hak comel, namirah ni hak uduh. Tu mudah nak bau tu dia buat tu. Kita tengok lepas ni lah. Nanti terjemah gitu dulu. Lalu orang tua tadi bila aku kata gitu, dia pun menghadap ayah aku. Dia pun kata, anakmu kau ni kecek lagu ni. Dia tanya, ayah dia balik kacik gigi dia pasal budak ni bodoh kau. No, bodoh kritik orang tua. Pocik tu kata, anakmu kan ni, kata ayah aku lah, Ubadah bin As-Samit. Ayah aku pun jawab, oh ya lah, anak jatah kita ni, dia tak sebut sini lah. Kalau kita ya lah, memang dia ni gong sikit anak hamba ni dah. Dia tak kata gitu. Dia kata, ya lah, anak saya benar lah. Tapi orang tua ni, orang tua tu lalu dia gosok kepala aku sambil dia kata, Allahumma bariklah, ya Allah berkatilah budak. Dia tak marah. Dia tidak kata bila gosok awal jangan duk kecek lagu ni. Nampak gong bodoh tu sipel sikit yang dia tak kata gitu. Dia gosok kepala aku, dia pun doa, Allahumma bariklah, ya Allah berkatilah budak ni. Tu. Aku bersaksi, kata orang tua ni, aku bersaksi bahawa aku sesungguhnya telah mendengar Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni anak terjemah mafhum supaya mudah faham. Berilah hamba engkau makan daripada apa yang kamu makan. Berilah hamba engkau pakaian dari apa yang engkau pakai. Itu mudah faham. Wahai putera saudaraku. Ni kata orang tua tu kepada akulah masa tu aku budak. Kata Ubadah bin Al-Walid. Al-Walid tu ayah dia silap, dia bukan Ubadah As-Samit tu lain. Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah bin As-Samit. Jadi ayah dia tu Al-Walid. Tu silap itu. Hak Ubadah tu jadi tok dia. Serupa dengan nama tok dia. Ayah dia pun nama serupa tok dia. Sebab sahabat itu. Baik. Wahai putera saudaraku. Ni kata siapa? Kata orang tua tu. Dia kata kepada akulah, Ubadah bin Al-Walid tu, kehilangan kesenangan dunia lebih aku sukai daripada kehilangan akhirat. Lalu aku tanya pada ayahku, wahai ayah, siapa dia orang tua tadi? Ayah dia kata, itulah Abu Yus Ka'ab bin Amr, sahabat Nabi. Itulah sahabat Nabi nama Ka'ab bin Amr. Dia dengar sendiri. Hak ni berlaku juga pada Sayyidina Ibn Umar, berlaku juga kini. Ibn Umar buat gini juga dalam riwayat lain, dalam kitab ni juga. Maknanya Nabi suruh sahabat dia layan hamba supaya dia layan diri dia sendiri. Sebab tu Ka'ab Ibn Umar bila dia pergi kedai, dia suruh hamba dia pakai pakaian secomel dia pakai. Kadang-kadang bila orang tengok, orang tak tahu mana hamba mana tuan. Jadi saya ni mau tengok pelik. Apa biasanya hamba ni pakai, orang tengok orang tahu dah ni hamba ni makan nikih ni, orang tengok orang tak ada nak kata. Dia pun kata, biarlah pakai hamba tu lain sikit, jangan serupa dengan tuan dia. Hatulah jadi ayah dia Walid kata ni, aku dengar, iaitu Yusuf Ka'ab bin Amr kata, aku dengar Nabi kata gitu. Jadi hak Nabi sebut tu dia akhirat. Aku lebih suka akhirat lagi. Biarlah aku habis duit pada hamba aku, sebab Nabi nak gitu. Biarlah nampak sama tarah aku dengan hamba, tak apa, Nabi nak gitu. Ni orang panggil kesal pendidikan Nabi. Baik, cuba kita tengok penjelasan kata burdah apa maksud. Ni kain selimut yang dijahit. Ada yang mengatakan ia adalah pakaian berbentuk segi empat yang mengandung celupan warna kuning. Ia dikenakan oleh orang Arab. Adapun bentuk jamak adalah al-burdu. Cumanya kalau dalam kamus dia kata burdah ni betul lagi ni betul. Cuma kalau hak duduk ping ya ke bawah, misalnya contoh kain ihram. Kain ihram ke serupa dua atas bawah, hak di atas tu panggil burdah. Hak bawah tu biasalah. Hak di atas tu burdah. Itu maksud burdah. Baik, tak apalah. Ma'afiri ni dengan huruf mi yang difatah. Sejenis kain baju yang dibuat di suatu daerah yang bernama Ma'afir. Jadi nama Ma'afiri ni nisbah pada tempat dibuat. Ada yang kata ia merupakan nisbah pada kabilah. Tak apalah, cuma anak ayatnya. Jenis pakaian juga. Pakai orang Arab. Sini tak jelas dia. Kalau dalam syarah jenis tu kan. Burdah ni orang comel, pakai comel. Dia wi burdah ke hamba dia. Dia pakai dia so. Dia wi ke hamba dia so. Supo. Kemudian kain bawah tu Ma'afir. Kain yang dijahit di daerah Ma'afir. Jadi dia kata ambil kamu belakang, ambil kau pocik belakang lah burdah tu. Ui ke hamba tu Ma'afir, pakai low quality tu. Tu maksud dia. Baik, kandungan hadis ni. Yang pertama sekali dalam hadis terdapat anjuran agar melayani pembantu ataupun hamba dengan baik. Walaupun dia pembantu rumah, janganlah layan dia menampakkan kehinaan. Maknanya sahabat Nabi ni terkesan dengan ajaran Nabi, terbentuk hidup ajaran Nabi. Siapa hamba pun pakai serupa dia. Tu nak ayatnya agama kita. Sebab tu hamba ni masuk Islam berkebuk. Kalau kita boleh sebut bahasa Kelantan, berkebuk. Sebab apa kita tengok, kadang-kadang dia tak sedar dia hamba, dilayar oleh tuan dia. Dulu kat hamba pakai luar pendek, tengok tahu dah hamba. Kalau zaman dulu, zaman feudal dulu lah, kita kata, kalau kita baca sejarah, tengok dalam cerita-cerita orang putih kan, dia nak gambar ke suasana orang negeri jadi hamba. Orang hamba ni jadi pelapik kaki tuan dia. Kalau dia duduk atas kursinya hamba, dia tidur tempat dia tak kaki. No, Islam tak pernah layak gitu hamba, bahkan berdosa besar. Kan cerita
rasanya lepas ni rasanya kau sebelum jumpa dah kan ada kan sahabat Nabi dia pukul hamba, Nabi suruh merdeka hamba ni ada Nabi suruh jumpa dah kan, Nabi suruh merdeka hamba. Apa? Takut muak pula lepas ni dosa tak pasal. Sebab Nabi tak mahu seseorang itu mengulangi kesalahan dosa besar yang sama berulang-ulang kali. Nabi suruh merdeka, tak ada masalah dah kamu perah hamba ni, kamu doa uduh gitu. Tu ajaran agama kita. Orang banyak ke keluarga kafir tahulah ini pala dia. Sebab hamba ni tak ada orang lain hamba dalam mana-mana bangsa pun hamba support Islam ni. Patut ruang untuk memerdekakan hamba ni sangat banyaklah agama. Bahkan merdekakan hamba ni salah satu daripada bentuk hukumnya bila orang Islam buat salah. Tu. Yang ketiga, diboleh mengusap kepala anak kecil dan mendoakan sesak supaya dia sentiasa dalam keadaan gembira. Hak ni kita tak boleh kiyah kepada budak baru lahir selepas kita cukur, kita akak, kita dah arak sallallahu, lepas tu kita nak gosok kepala dia. Tak boleh nak kiyah hak ni. Hak ni budak lepas dah ni. Budak jawidah ni. Nah. Tak boleh nak kiyah. Mari mana tahu lah. Tak ada gamuk lah. Ana tak bangun. Ana tak bangun. Ana sore dia cokah. Dia bangun akak budak sallallahu kita dulu. Peluh hujah. Rupanya peluh ni tak nanti main bola saja. Dia ada juga tempat peluh lain. Tu ada tempat peluh. Ana boleh royak mengana buat tu. Patut orang tak kata senyap. Patut kita pergi masjid tu ada kata Allah ustaz, kita lama dah nak buat gitu lah tu. Kata sebelum ni buat tu apa? Tahnik sunnah, cukur sunnah, ngekah sunnah. Apa pergi capur dengan tidak sunnah? Tak pelik orang Melayu kita. Pelik tu. Apa jadi gitu? Berhimna modified sunnah pelik ngerti. Lepas tu bunyi ahlu sunnah. Ahlu ni dia maksud ahlu sunnah ni orang yang faham sungguh sunnah. Tu mana ahlu. Dia ni ahli gusti ni dia. Orang yang main gusti sepenuh masa. Menang semua tu panggil ahli. Ni ahli sunnah. Tapi tu tukarlah ahli bid'ah. Tukar nama apa panggil tu? Memalukan. Yang kedua dibolehkan. Yang ketiga, anjuran mengunjungi orang soleh, mengarahkan pandangan mereka pada sesuatu yang membahagiakan mereka dan memenuhi keperluan mereka, keberhasilan mereka. Tu gitu Jadi kita kena ingatlah tak apalah. Hak sana ni makna dia pergi jumpa Ka'ab lah tu. Ka'ab tu kira soleh. Yang keempat, mengutamakan kehidupan akhirat berbanding kehidupan dunia. Hak ni lah sebenarnya yang dituntut. Kita tidak meninggalkan dunia, tapi utamakan akhirat. Cumanya setengah-setengah ulama dia tak guna istilah gini. Istilah dia kita mengambil dunia untuk akhirat. Itu lebih tepat. Maksudnya tak tinggal dunia, cuma kita tukar dunia tu jadi akhirat. Dengan cara mana? Cara sunnah. Kerja baik kimutu, naik darjat hari akhirat. Lagu mana nak buat? Pertama sekali buka kedawah, tutup lewat, langgar pelanggan dengan cara yang mesra. Semua adalah hadis. Lepas tu jaga kualiti servis sehingga dapat redha tu. Semua ada hadis. Yusuf Qaradawi bincang dalam kitab dia. Kitab produktiviti dalam Islam, nilai-nilai produktiviti dan akhlak, dia bincang dalam kitab dia. Sangat menarik. Maknanya seseorang yang tidak alim dalam bidang agama, kalau dia faham agama, dia dapat kebaikan. Walaupun dia tak alim, tapi dia faham. Lepas tu nak boleh faham, kena ngaji. Tapi tak alim, mungkin dia kerja gitu, ngaji pun malam, lepas ngarit tu dia ngaji, tapi dia faham, dia amal. Dia naik tinggi dalam agama. Mana dengan kerja yang dia buat, profesi yang dia ceburu itu, dia boleh angkat diri. Tapi bila kena faham agama, tu kelebihan sunnah. Sebab tu anak biasa anak sebut, kalau kita bincang khusubat sunnah ni apa dia? Sunnah ni adalah satu proses kehidupan Nabi ajar untuk upgrade kehidupan manusia. Itu sunnah. Kehidupan yang Nabi ajar dengan tujuan untuk upgrade. Kalau kita jadi mekanik, kita jadi ada darjat dengan kerja kita. Siapa dia boleh ajar? Tak ada Nabi yang boleh ajar. Ni kedai kotor, sarang labu penuh. No.
berabuk kedai, tengok tak ada gamuk. Kalau tempat beki motor ni, cuba cakap kedai mana hok bersih. Ana boleh sebut soal tahu Melayu kita ni di demi jalan kapung. Memang tak ada tangan dia. Kena buat appointment. Alik belakang Kelantan spray gear belakang sikit. Dia bila isteri dia kata, "Ana pergi ana tengok main bersih sungguh. Tak ada minyak ni." Dia sapu lalu. Barang-barang hak kotor ni dia ada khusus, dia gitu tahu patu barang dia simpan susu molek memang bersih. Dan sebelum dia tutup kedai tiap-tiap hari dia akan muk kata dia. Memang bersih. Ana puji dia. Orang muda ni. Ana kata bagus kata demo ni. Demo ni ngamal sunnah ni. Dia kata dia pula tak faham. Kau dia buat tu sunnah. Dia kata amal sunnah. Dia kata ni sunnah Nabi ni. Bersih. Oh gitu dia tu. Oh dia kata alhamdulillah mujur dia tu. Dia tak tahu. Bab kita ngaji. Kata lepas ni kena ingat ni sunnah. Buat seterusnya. Mana boleh kala. Bersih. Ana tengok dia susu mari kedai kecil tapi sekemah. Duduk dia ni lah ke warga ni. Tidak duduk selero atas jalan duk. Patu dia ada pula lah. Misal kita ni dok. Biar anak sebut ni hanya kekecewaan kita. Tudung selenda tu berselera tok. Biasa ke kita? Kadang ada jik nak roboh kita. Selenda sekali ke? Situ selenda pun tak ada. Memang jatuh. Patu cara dia buat tuan bersih. Dia memang pekerja dia memang dia latih gitu. Patu tempat semaya dia anak masuk semaya dia bersih. Ni. Tu orang Islam sekali. Tu orang Islam amal agama. Tak pun dia duk buat tu atas rasa fitrah dia suka gitu. Dia tak khabar tu Nabi nak. Bila kita sebut ni sunnah Nabi. Kejut dia. Tak faham dia ingat aku sunnah ni kan. Makan baca bismillah tu kan dia faham. Mujuk kita kata makan selenda pun baca bismillah juga. Jadi benda-benda gitu tu anak besar ni ingat satu yang anak jumpa. Kalau Cina banyak. Misal tempat anak Cina memang bersih. Bersih gelap. Betul orang kita bersih. Misalnya anak nak tinggal kereta sebagai contoh biar anak sebut ni biar kalau dengar kalau kita itu nak ayatnya hak Islam sebenarnya benda ni. Kita nak tinggal kereta dia akan mari. Isteri dia lah Cina ni. Okey. Dia kata cik kereta cik nak tinggal ni gini dia ayat lalu. Sini ada kepek dia tanda supaya kita tidak ke komplain lepas tu. Bahagia kau dia adalah kereta tidak nak ambil semua dia suruh ambil. Kalau tak ambil dia tulis ni ada. Sebab anak pernah kena anak beli mahal juga lah. Dia panggil bluetooth tambah bluetooth kereta tu tak ada. Kita dah tu yang dia kata tak ada sama. Pada tetuil dari kedai dia. Cina tadi tak akan berlaku gitu. Apa berkali dia pengalaman kena dia tanda sosok. Lepas tu dia suruh kita ambil lah. Bagai boleh ambil. Kalau tak ambil dia tulis sini. Dia tulis ada tip. Jadi kalau kita pergi tengok kalau barang hilang apa ni awak cek dah ni. Tu kemah dia ni siapa perekat kita kata barang saya hilang sini ada dia kata tak ada. Benda-benda gitu jadi timbul perbalahan. Cina saat ni dia tanda bakal kemah ni dia suruh ambil belakang. Bayar ke gotuan ni biar anak sahaja nak sebut nak bagus Cina ni nak tinggal sebab dia tak apalah pekerja dia bukan boleh harap. Apa dia panggil memory card asal kaca tu 900 ke tu pesan ni nak duplicate pun 300 lebih. Ilah ke tanah maybe tiba-tiba nak buka tak boleh nak masa tu mungkin kita tak ada WhatsApp tak ada gini lagi tidak guna application telefon ke apa untuk apa ni panggil untuk tahu peta ni lah semua duduk dalam memori tu dan nak guna dia punya sistem kata semua dalam memori tu. Jadi kita nak beli tak ada spare part kena pergi 42 dia kata nak barang boleh dia tunjuk pesan ni kecil berapa ni dekat 900 orang kata tak ada ke 100 tak ada pun dia tu banyak kan bila kita komplain jumpa balik tu tidak rugi 500 lebih cuma masuk boleh jalan belakang dia punya sound dia semua sekali tu tu benda-benda gitu kalau Cina ialah pada dia tidak Islam tapi pengalaman dia kerja dia suruh ambil dia takut pekerja dia curi kena 900 590 benda-benda gitu kayak dia tepi-tepi ada tempat gotu dia tu kita boleh buka tu kan dia suruh ambil anak kena ada
Ana pergi komplain kata naik tu lebih. Jopanya cari dia kali dia tekan mana atau kerja dia. Tak itu balik ana ambil. Tu nak ayat bui. Benda-benda gitu semaklah kita tercara dia tu semak Islam tu sebenarnya lagu tu. Baik, seterusnya ni kita bincang minggu depan. Pemilik Islam adalah penunjuk satu sama lain. Babu ma dallatu ahli Islam ba'du. Maknanya tunjuk ni gini, memimpin ke arah kebaikan. Apa dia kata orang panggil lah ni macam counselor lah, apa ni, counselling lah, counselling ni penasihat. Penasihat perniagaan. Orang Islam sama orang Islam ni adalah penasihat. Kita boleh terjemah gitu, lebih tepat berdasarkan pada arah dia. Penasihat ni maknanya inginkan kebaikan. Kita nak kebaikan kepada dia, dia nak kebaikan kepada dia. Itulah hubungan Islam yang sebenar. Hak tu dia bincang. Bab 309. Ini satu hadis saja. Sebab tu kitab ni sebenarnya banyak kebaikan lah. Khotbah ni banyak mana dan nilai akhlak. Orang Islam sebenar dibentuk di atas dal alal khair, saling menunjuk kepada kebaikan. Tu. Okay, hak ni kita bincang minggu hadapan. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.